introduce. This is my team. Hai, saya Sabrina. Hai, saya Iza. Hai, nama saya Batisha. Hai, nama saya Ifa. Hai, saya Aina. Hai, saya Fasiha. Hai, saya Auni. Hai, saya Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tajuk laporan kami iaitu Gadget dan Teknologi ke arah Revolusi Industri 4.0 iaitu penilaian kesan dan strategi penyelesaiannya. Definisi gadget dan teknologi. Gadget ialah sebuah objek atau alat elektronik kecil yang mempunyai fungsi khas. Manakala teknologi ialah aplikasi pengetahuan saintifik ke dalam kegiatan harian yang praktikal dan memberi manfaat kepada manusia sejagat. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kesan penggunaan gadget dan teknologi moden dari perspektif peredaran zaman. Yang kedua, mengkaji strategi penyelesaian bagi kesan penggunaan teknologi moden. Seterusnya, permasalahan kajian. Pada era revolusi industri 4.0 ini, jelas kelihatan bahawa terlalu banyak gadget dan teknologi moden yang boleh digunakan oleh manusia dalam mendapatkan apa sahaja kehendak masing-masing. Kesan gadget dan teknologi moden juga telah mempengaruhi segenap kehidupan manusia yang semakin hari semakin membuka setiap ruang kehidupan tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan juga boleh dianggap sebagai satu fenomena yang boleh merubah tingkah laku, pemikiran dan gaya hidup masyarakat yang menjadi satu cabaran khususnya kepada umat Islam. Penggunaan gadget dan teknologi moden yang tiada batasan ini telah membawa banyak kesan negatif dari sudut sosial dan budaya manusia akibat dari kecanggihan teknologi itu sendiri. Definisi gadget menurut Salma dan Malisa adalah sebuah objek yang mempunyai fungsi untuk menjadikan gaya hidup manusia menjadi lebih mudah, seperti contoh berkomunikasi melalui telefon serta meningkatkan ekonomi dengan menjana pendapatan dalam talian. Namun, penggunaan gadget lebih banyak memberi kesan negatif berbanding positif kepada penggunanya, seperti contoh, peningkatan kerutuhan akhlak di kalangan remaja, maklumat peribadi mudah diperolehi seperti alamat rumah dan juga nombor kad pengenalan. Dan yang ketiga iaitu isu perkauman mudah dibangkitkan di media sosial. Pelbagai strategi yang perlu diambil seperti ibu bapa mengawal penggunaan gadget, pihak kerajaan mengetatkan tahap keselamatan maklumat pengguna serta menyediakan platform penyebaran maklumat yang rasmi dan akhir sekali, masyarakat menghasilkan lebih banyak tayangan yang berunsurkan perkauman seperti movie dan juga iklan. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian yang kami gunakan ialah pengedaran borang soal selidik, cara mendapat koresponden, pemilihan responden, pengumpulan data dan sebagainya. Yang pertama, pengedaran borang soal selidik. Pengumpulan data yang digunakan adalah borang soal selidik dengan menggunakan platform Google Form yang dilakukan secara atas talian. Kajian ini telah menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif. Seterusnya, cara mendapatkan responden. Responden dipilih Sarawak. Terlibat dalam kajian ini terdiri daripada kalangan penduduk Semenanjung Sabah Sarawak dan seramai 80 orang responden. Seterusnya, pemilihan responden. Responden yang dipilih dalam kajian ini adalah Sarawak daripada penduduk rakyat Malaysia yang dipilih berasaskan jantina, umur, status iaitu pelajar, bekerja dan tidak bekerja dan tempat tinggal iaitu bandar dan luar bandar. Di samping itu, pengumpulan data. Para responden dikehendaki menjawab semua soalan yang diberikan seperti yang tertera di borang soal selidik. Segala data dan maklumat adalah sulit dan digunakan hanya untuk tujuan kajian sahaja. Hasil daripada soal selidik yang didapati daripada responden akan dianalisis menggunakan Google Form. Seterusnya adalah mengenai keputusan analisis kajian. Bagi maklumat responden berdasarkan jantina seramai 31 orang lelaki dan 49 orang adalah perempuan. Responden berumur 18 hingga 20 tahun memiliki jumlah yang tinggi iaitu seramai 39 orang. Manakala majoriti 45 orang responden berstatus pelajar. Lebih ramai responden tinggal di luar bandar berbanding di bandar iaitu berjumlah seramai 46 orang. Seterusnya bagi soalan yang pertama dapat dilihat bahawa lebih ramai responden memilih sangat setuju
iaitu berjumlah 50 orang. Ini menunjukkan gadget dapat memudahkan komunikasi dari jarak jauh. Bagi soalan yang kedua pula, seramai 50 orang responden memilih sangat setuju. Hal ini demikian kerana teknologi dicipta bagi memudahkan urusan seharian. Selain itu, lebih ramai responden bersetuju pada soalan yang ketiga iaitu 31 orang. Ini menunjukkan gadget dapat menggalakkan manusia berbelanja secara berlebihan. Pada soalan yang keempat, seramai 35 orang responden memilih tidak setuju. Hal ini kerana gadget dapat membuka peluang perlakuan jenayah dalam talian. Seterusnya, soalan 5. Majoriti responden menjawab sangat setuju bagi soalan ini iaitu seramai 61 orang. Hal ini kerana segala maklumat boleh dicapai hanya dengan hujung jari. Oleh itu, pelajar boleh mengakses bahan-bahan pembelajaran dengan lebih mudah. Seterusnya, soalan 6. Majoriti responden menjawab setuju bagi soalan ini iaitu seramai 28 orang. Hal ini kerana maklumat dapat disebarkan secara meluas dan cepat tanpa disahkan kesahihannya. Perkara ini amat bahaya dalam kehidupan masyarakat yang pelbagai kaum. Seterusnya, soalan 7. Majoriti responden menjawab setuju bagi soalan ini iaitu seramai 39 orang. Hal ini kerana penggunaan teknologi dan gadget adalah tanpa kawalan. Masyarakat bebas memuat naik maklumat di media sosial. Hal ini memudahkan lagi penjenayah cyber untuk melakukan jenayah cyber. Terusnya, soalan 8. Majoriti responden menjawab tidak setuju bagi soalan ini iaitu seramai 33 orang. Hal ini kerana penggunaan teknologi moden dan gadget mampu meluaskan bidang pekerjaan dari pelbagai aspek, contohnya seperti dalam bidang perniagaan. Seterusnya, soalan 9. Majoriti responden menjawab setuju bagi soalan ini iaitu seramai 34 orang. Hal ini kerana wujudnya pelbagai pengaruh tidak baik daripada budaya hidup barat, contohnya dari segi aspek pakaian, makanan, minuman, tingkah laku dan hiburan. Akhir sekali, soalan 10. Majoriti responden menjawab tidak setuju bagi soalan ini iaitu seramai 29 orang. Hal ini kerana hampir seluruh elemen yang terdapat di dalam gadget maupun teknologi moden memerlukan akses kepada maklumat peribadi, yang mana seterusnya mencenderung menimbulkan ancaman cyber yang membahayakan keselamatan maklumat peribadi. Seterusnya pula adalah berkenaan strategi penyelesaian bagi kesan penggunaan gadget dan teknologi moden. Bagi soalan pertama, dapat dilihat bahawa majoriti responden memilih setuju iaitu bersamaan 39 orang. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan cara ini, ianya dapat memberikan manfaat dari segi didikan disiplin kendiri serta mengelak ketagihan melampau yang boleh menjejaskan banyak perkara dalam diri masing-masing. Soalan kedua pula, majoriti responden seramai 46 orang memilih sangat setuju. Ini kerana status keselamatan butiran peribadi yang kita berikan mungkin akan digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Selain itu, majoriti responden seramai 43 orang memilih sangat setuju bagi soalan ketiga kerana konten berunsurkan perpaduan kaum mudah untuk dijadikan bahan tontonan di pelbagai media agar dapat diterapkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum ini. Bagi soalan keempat pula, majoriti responden memilih sangat setuju iaitu seramai 41 orang kerana ramai graduan institusi pendidikan yang mempunyai kepakaran dalam bidang kemahiran masih menganggur tanpa sebarang pekerjaan. Akhir sekali, majoriti responden seramai 46 orang memilih sangat setuju bagi soalan kelima. Hal ini kerana penyebaran maklumat yang tidak sahih boleh menyebabkan kekeliruan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Akhir sekali, rumusan yang dapat dibuat daripada tugasan kajian kumpulan kami yang bertajuk Gadget dan Teknologi Moden ke arah Revolusi 4.0, penilaian antara kesan dan strategi penyelesaiannya yang pertama ialah instrumen kajian. Kumpulan kami menggunakan borang soal selidik iaitu melalui Google Form untuk mendapatkan jawapan dari responden. Yang kedua ialah rujukan. Kami menggunakan akhbar, artikel, buku, jurnal dan internet untuk mendapatkan maklumat untuk diisi ke dalam tugasan kajian kumpulan kami. Yang ketiga ialah jumlah responden. Kami mensasarkan seramai 80 orang responden untuk menjawab borang soal selidik. Yang keempat ialah tahap kefahaman responden. Kami mendapati bahawa tahap kefahaman responden terhadap tajuk kami adalah memuaskan.